Hai semua, Assalamualaikum. Saya Nani Suar. Nani Licious. Dan kita ada di dalam podcast Kita Serupa. Okey. Apa kita serupa ni? Macam mana kita boleh dapat nama kita serupa sebenarnya? Cuba kita ingat-ingat balik. Apa salah kita serupa? I pun lupa. Dia sebenarnya macam ni lah. Macam kita berdua sebenarnya bukan asal usul originally orang fitness. Tapi kita decide since kita dah berkecimpung beberapa tahun menceburkan diri dalam bidang fitness, dan kita decide cakap satu kita lepak-lepak kan, kita fikir macam apa yang kita boleh contribute back to the industry kan, dan apa yang relevan sekarang, apa yang orang buat sekarang, dan kita realise podcast adalah satu medium untuk kita sharing lah about goodness, about a lot of things, dan especially kita nak fokus kepada daripada professional, betul, pergi ke fitness, betul, from fitness to business. Itu akan jadi kita punya main topik tau. Betul. Dan itu yang kita nak bincangkan di dalam episod-episod akan datang. Tapi untuk untuk episod pengenalan ni, episod pengenalan kita dalam episod pengenalan. Di pengenalan ni kita akan bercerita pasal diri kita orang masing-masing lah. Untuk sesiapa yang nak berkenalan dan nak kenal dan tak kenal, macam tu lah. Gitu. Okay, so this is our episode pengenalan, warm up episode. But jangan risau, kita akan ada tetamu undangan dalam kita serupa yang hebat-hebat. Dan pastinya kita akan membincangkan isu-isu semasa, dan ramai dah juga kan yang DM kita lah kan. Betul. Ni kan, buatlah isu ni. Sabar you all. Kita akan kupas satu persatu setiap minggu bersama tetamu undangan yang berlainan setiap minggu pastinya. Tapi minggu ini adalah mengenai kita berdua. Dan kenapa kita serupa? Kita serupa? Okey, jomlah. Siapa nak start dulu ni? Okay, you lah. Bagi laluan kat you lah. Nervous pula. Nak kenalkan diri. Okay, maybe kita nak tahu sedikit mengenai Nani Licious. Maybe you can tell a bit about yourself lah. Kan? Mungkin orang tak tahu, tak kenal. Betul lah. Tak ada siapa pun kenal I sebenarnya kan. Nama I Nani. Nani Licious. Macam tu lah kan. Mana datang nama Nani Licious tu? I nak tahu juga. Datang Nani Licious I pun tak tahu Nani Licious datang daripada mana. Tiba-tiba je benda tu macam idea tu tiba-tiba datang. Mungkin daripada Nabil Licious, Nani Licious, macam tu lah. Okay, I memang berasal dari KL, belajar, lahir di KL, tinggal KL, belajar semua di KL. Lepas tu bekerja, lepas sekolah tu bekerja dekat sektor oil and gas. Lepas tu daripada situlah berkenalan dengan kawan-kawan yang terlebih dahulu join fitness ni. Sebab I memang bukan kaki senam. Oh, you bukan kaki senam? No. Macam tu. I cuma dekat sekolah je lah aktif, main netball, main hoki tu saja. Lepas sekolah tak aktif lah. Lepas tu berjumpa dengan Nabil Ahmad. Patut you memang kawan dengan Nabil Ahmad ke macam mana? I kawan dengan Nabil Ahmad lah macam tu. Dia jadi kelakar. Actually dia adalah seorang yang I sangat salute lah. Macam mana dia mula dalam Meraja Lawak kan? Yes. Kan daripada budak dispatch kan? Yes. I memang salute dia lah. Cara dia dah bangunkan hidup dia. Maybe dia boleh jadi salah seorang kita punya guest. Macam tu. Memang Nabil dia banyak bagi kita impact lah dalam hidup sebenarnya. Betul, sangat. Dia bagi good vibes, good attitude dia pun yang sebenarnya memang very good. Jadi I kenal dia buka satu studio. Studio tarian. Jadi dia cakap, I tahu sebab studio dia cantik masa tu. Dia cakap, Nani come join Zumba. Zumba tu apa? Cakap macam tu. Masa tu lah. Tahun 2015 kalau tak silap I. So start from there yang I tahu ni lah Zumba, ni lah berjoget, apa benda ni semua. Dari situlah. Lama kelamaan dia jadi seronok macam tu. Then you were a part of Nabil punya studio lah macam tu. Macam tu lah. Jadi apa, pengunjung tetap lah. Macam tu. Jadi kat situ lah I kenal instruktor yang ada kat KL ni. Daripada situlah. Dari situ you bermula industri fitness lah. Sampailah ke hari ni lah. Dan sekarang you bergerak secara aktif sebagai seorang event organizer juga untuk event-event fitness lah di KL lah, of course. Terutamanya di KL lah. Macam tu lah sebab itulah dia, daripada professional
to fitness, fitness to business. So sekarang you memang full time buat event management sajalah. Buat masa sekarang yes, sebab I dah stop dulu untuk kegiatan-kegiatan kelas, sebab I fokus pada I punya event dulu, sebab kita ada lagi ongoing event sampai hujung tahun ni. So doakan I. Macam tu lah. InsyaAllah. I pun kira macam you pun sebagai I punya idola juga pasal event-event ni kan. Terror ni memang pioneer best. So, Mi, kenalkan. Apa cerita sikit pasal saya? Pasal you. Saya pun biasa-biasa je kan. Anak jati KL, dilahirkan di KL. Sama. Born in KL, live in KL, sekolah di KL, bekerja di KL, semua di KL. Memang anak jati KL lah orang kata kan. Bermula seawal belasan tahun, lepas sekolah tak nak sambung belajar. Kenapa? Sebab I think I datang dari keluarga susah. Bapa I adalah seorang pegawai kerajaan. Mungkin financially my parents were divorced, not together. Lepas tu I decide duduk dengan abah dan I decide to bantu abah. So walaupun keputusan agak cemerlang, lepas sekolah I decide nak kerja, bah nak kerja. So kerja daripada macam-macam kerja lah kan, macam-macam kerja lah kita buat. So bermula dengan industri hotel, kemudian pernah menyanyi juga. Buat kerja macam-macam lah. Kalau orang kata cari rezeki ni, I pernah sampai satu hari buat 2 kerja, babe. Siang kerja restoran, ada masa I sampai kerja 2 restoran. Sebab nak tolong abah bayar hutang kan. Tak nak abah susah. So I kerja 2 restoran. I pernah kerja pagi Hard Rock masa tu. Tersebut. Macam tu. Kemudian I kerja pula dekat Japanese restaurant. Dia dekat je sebab dekat Hard Rock tu dia dekat corner-corner dekat Coffee Bean yang sekarang tu. Dulu ada Japanese restaurant. So I pernah kerja dekat situ juga. So macam I kerja 2. Lepas tu bila penat dah kerja restoran tu, then adalah hamba Allah ni semua dia nampak I boleh nyanyi kan. Dia malas sebab I pun dilahirkan adalah penyanyi terkenal kat Malaysia ni, actually my uncle. So adalah boleh bakat menyanyi tu. So I menyanyilah dekat hotel-hotel Concord, Shangri-La, Times Square. Time tu lah live band kan. Masa tu zaman tu semua Philippine band memang top lah kan. So kita antara local band. Izlin adalah antara penyanyi yang pernah satu shift dengan kita. Maksudnya Izlin punya band macam ada certain days, kita ada certain days. Macam tu lah. Di Concord lah. Masa tu Concord dulu masa tu top lah kan. So lepas tu kerja hotel, I pernah kerja waitress, I pernah kerja sales. Macam-macam kerja Macam-macam kerja lah. Kalau you tanya I kat mana I sekarang, semuanya adalah pengalaman lah. Dan I pernah bekerja dengan sebuah syarikat Korea yang besar lah kat Malaysia ni. Selama 13 tahun. I think ramai lah kalau dia orang tengok ni, dia orang kenal lah I kan. Sejarah I paling lama tu lah. Kemudian industri hotel lebih kurang 8 tahun. Kemudian bekerja dengan penyanyi Malaysia yang sangat terkenal. Kalau saya sebut pun ramai yang tahu. Siapa lagi? Kalau nombor 1 siapa? Kalau nombor 1 siapa? Kalau nombor 1? Of course Datuk Siti Nurhaliza. Orang nama Siti memang sedap. Memang suaranya memang lah. Macam tu. Nyanyi sikit. Bila orang kata nyanyi sikit, I terus lupa. Sebab apa? Lagu dia banyak. Kadang-kadang bila orang cakap random ni, I tak boleh nak fikir. Tapi I memang suka lagu dia. Dan betapa beruntungnya I dapat bekerja dengan beliau selama lebih kurang hampir 3 tahun lah macam tu. Kemudian dia memang amazing lah. And suara dia memang kita tahulah, memang lagi depan-depan lagi kita macam kalau korang yang tengok konsert macam tu, kita yang depan-depan lagi macam nyanyi lagi sikit. Tapi I pernah nampak lah you punya ni video you apa menyanyi. Tu? Nyanyi dengan beliau. Yes. Tak boleh cakap apalah. Sama lah dia pernah tahu beberapa majlis lah. Masa tu dia mula-mula mengandungkan Afia. Masa tu dia memang tak boleh nak. Yelah, orang dia pada waktu tu dia sangat berhati-hati sebenarnya kan, sebab anak pertama kan Afia. Jadi dia pernah direhatkan selama beberapa bulan. Dan bila kita keluar ada meet and greet bersama dengan fans dan juga ejen-ejen dia masa tu, dia tak boleh nyanyi, babe. Bukan tak boleh nyanyi, dia boleh nyanyi, tapi mungkin dia nak menjaga. Saya kira betulkan sikit, dia nak menjaga berhati-hati kan. Mula-mula anak sulung kan. Dia hulur mic, I nervous time tu, tapi dalam hati, yes, aku dapat nyanyi dengan Siti Nurhaliza. Kau ada? Macam tu kan. So I ada pengalaman tu dengan beliau, and it's so exclusive for me. Syukur alhamdulillah, satu pengalaman yang tak boleh dilupakan. Of course lah, recorded, I posted. So lepas tu lagi sekali dia buat dekat Langkawi masa tu. Sama jugalah kan. KS. Dia bagi kan. KS. Masa tu kan. Lagu ni
Bidadari Syurgamu tu memang lagu favourite I lah. Memang I rasa macam lagu sikit. ni I ingat-ingat lupa lagu ni. eksklusif hanya di podcast Kita Serupa. Okay, silakan. Mic check, test 1 2. Kini baru ku sedari abadinya cinta. Betul ke lirik dia? Lupa lirik dia. Betul lah tu. Hingga akhir hayatku. Ay, nafasku. Dia lupa bila suami nyanyi, dia lupa lah kan. Faham. Apa lagi lirik dia? Lupa lah. Yelah, lupa lah. Lupa lah bila kita live ni kan. Tapi insyaAllah lah kalau depan beliau tu tak lupa lah. So, I dapat bekerja dengan beliau. Kemudian, I bekerja balik dengan bos yang I pernah bekerja dalam syarikat Korea. Kemudian bekerja balik selama setahun lebih. Jodoh tak panjang. Kemudian, saya jumpa kebahagiaan baru di dalam company yang sekarang lah bersama dengan saya sebut lah founder kepada Elegant Cosmetic iaitu Datuk Al-Amin, bos saya sekarang, dan saya bersama dengan keluarga Alana di family baru saya, dan saya rasa dalam banyak-banyak pekerjaan saya jujur lah dekat ruang ni, ini adalah antara syarikat yang saya look forward every day. Dia macam dia datang satu vibe ataupun satu benda yang sebab dia terlibat dengan fitness secara tak langsung, sebab Alana is sebuah syarikat yang terlibat dalam produk-produk suplemen, tapi dia dekat dengan orang-orang fitness sebab dia membantu especially dalam weight management ataupun hidup yang lebih sihat. Betul. So bila I boleh relate dia dengan dunia fitness, ramai yang juga tahu sebenarnya saya juga ada sebuah studio tarian dah berusia lebih kurang 8 tahun, Funky Fresh Studio dan Funky Fresh Entertainment Network. So ni adalah antara baby saya yang dah saya sangat-sangat tak sangka dia boleh pergi sejauh ni lah dalam industri fitness. Ada orang tahu, ada orang mungkin tak tahu. Mungkin lah kan. Jadi hari ni dalam Kita Serupa, at least finally orang tahulah Funky Fresh Studio dan Funky Fresh Entertainment Network adalah antara baby saya lah yang saya bangunkan dah selama 8 tahun dah. Betul. So kejap dia tak sedar dah 8 tahun. Sedar tak sedar buat ni, buat tu, dah 8 tahun. Macam sekejap je. That's life kan. So itulah sedikit background saya, dan kini saya bersama dengan dua benda yang saya sangat very passionate about, iaitu Funky Fresh dan juga Alana. Sama juga macam you kan, event management. So Funky Fresh pun kita ada event management untuk macam-macam lah. Allah kat tu dalam bidang fitness. Maklumlah podcast baru-baru kan. Begitulah kan. Macam itulah. Okay, itulah sedikit mengenai diri I. Tak naklah panjang sangat. Ya, kan? sedikit diri kita orang lah. Diri kita orang. Siapa Nannylicious, siapa Nanny Swag. Jangan tanya saya macam mana dapat Nanny Swag. Saya pun kadang-kadang fikir balik, tak apalah, yang penting kita tahu siapa diri kita. Yes. We are ourselves. Yes. Okay, so seterusnya adalah soalannya adalah sama. Sama soalannya. Soalan dia tadi kita dah cakap. Tapi yang kita nak bincangkan sebenarnya. Yang sebenarnya. Why from corporate to fitness? Okay, macam you tadi, you cakap you orang yang kurang you masa sekolah, you memang masa sekolah saja aktif lah, memang aktif kan. Macam I dari zaman sekolah memang I sangat aktif. I masuk larian, netball, hoki. I memang suka bersukan lah. Tapi lepas I habis sekolah, semua tu habis. Sama. Sebab I bekerja. Tapi I'm a very active person lah kan. And then company yang I pernah kerja, company Korea ni, diorang buat dance competition tau masa tu. So masa tu macam I cari-carilah guru tarian, cari. I terjumpa Mamat ni. Siapakah Mamat itu? Nama dia Hazmi Khalid. Tapi sebab dia dulu dia B-boy, so diorang panggil dia Hazmi Flip. Wow. I kena sebut nama dia sebab dia memang punca. Dia punca sebenarnya. I menjejakkan kaki dan bagaimana tercetusnya
Funky Fresh itu. Mungkin I nak cerita juga sebab banyak orang tanya tau, kadang-kadang adalah orang tanya macam dia ni partner you ke? Partner tu maksudnya business partner lah kan. Dia ni ada shareholder ke kan? So I nak clear kan. Dia sebenarnya pencetus dan dia adalah instructor pertama yang mengajar di Funky Fresh Studio. Dia juga yang mencetuskan fenomena hip hop dalam industri fitness Malaysia sebab tak ada orang yang buat selain daripada beliau. Dia juga yang bagi idea untuk kita take over studio tu. So sebenarnya kita berlatih menari je. Dia memang train, okay, Hazmi ni memang super talented lah. Bila dia train kita satu team tu, kita actually menang 2 tahun berturut-turut, babe. Wow. RM5,000 masa tu RM5,000 banyak lah. Tahun berapa lah? 2012 ke 13. Macam tu lah. Lama dah ni. Sebab I dengan company C tu dah lama. 13 tahun kan back tu. So I dengan my team semua practice dan kita menang. Wow. So kebetulan studio yang kita orang practice tu, studio tu dia vacant. Dia vacant. Lepas tu Mi cakap, satu kita lepak minum lah. Lepas kita orang kelas ke practice tu cakap, Kak dia kata owner studio ni dia nak Let go studio ni. Kita dah shock practice dah feeling menari time tu kan, dah macam rasa hebat lah dah menang 2 kali tu kan. Dia dah rasa hebat gila lah. Lepas tu cakap, ya ke? Okay, tanya lah sewa dia berapa? Tanya kan. Tanya sewa, cakap, Mi nak buat kelas lah. Berani tak kita nak buat kelas ni? Tapi kita kena ada customer lah. Kita kena carilah orang untuk datang kelas you. Kan? Dari situ segalanya mula. Kita duduk. Dan kebetulan Hazmi ni sebenarnya dia adalah kru kepada Floor Fever pada waktu itu. Floor Fever masa tu dia ada Bujay Fazil, iaitu OGs lah, mentor. Founder kepada Funky Fresh tu, dan juga Lilo. Diorang bertiga. Dan diorang pun masa tu dengan DFAM lah. Diorang memang menari lah, kerja diorang menari je. Diorang memang superbly talented lah. So then bawa jumpa Bujay pula. So I cakap dengan Hazmi dengan Bujay, okay macam ni kita buka studio ni, you ambil part dancing, I ambil part fitness. Walaupun aku tak tahu time tu aku buat apa. That's how it started tau. Daripada sebab I masih bekerja lagi pada waktu tu. Tapi I decide like, okay lah, sebab I dah shock, I berasa I boleh peluk, I rasa macam this is my new thing yang I boleh release. Sebab kerja I kan macam 9 to 5 busy. So bila menari tu I rasa macam best lah benda ni. Tapi betul lah, I pun pernah jumpa Hazmi dekat studio. Masa tu rancangan Nabil. Ini malam kita punya, nampak? Ya. Hazmi. Dia memang everywhere lah masa tu kan, sebab dia memang antara penari-penari yang high demand I rasa lah. Yelah. Kan kita tengok dia banyak. Nanti Nabil pun kenal juga dengan Hazmi. DFAM kan. DFAM pun daripada penari tak silap dan diorang menjadi artis di bawah Tune Music tak silap pada tu. Sebab masa tu CEO ke Tune Music was anak Datuk K juga. Pada tu Adib Khalid. So yeah, that's how I know that they become an artist under Adib. So yalah, secara tak langsung I terjebak dalam bidang fitness. So Buji handles part dancer and I handle part fitness lah. So it was for few years lah kita bergabung, dan kemudian Buji dia nak fokus penuhnya kepada tarian dan his own dance punya. Yalah, he's a talented, he can become a director for a TV show apa semua kan. So dia meninggalkan legacy Funky Fresh itu kepada saya. Funky Fresh tu sebenarnya asalnya daripada Bujay. So we make it as Funky Fresh Studio. Sebenarnya Funky Fresh Family tu adalah kepunyaan Bujay sebenarnya. Tapi beliau sangat down to earth, sangat baik hati dan memberi legacy Funky Fresh tu kepada kami kerana kami meneruskan dalam bentuk fitness. So sampai hari ni lah Funky Fresh tu sebenarnya asalnya adalah daripada Bujay Fazil. Thank you Bujay, I owe you a lot brother, and thank you to Hazmi for introducing me to Bujay. That's how sampai hari ni kita masih mengekalkan Funky Fresh lah. Cuma the original jari dulu yang Bujay buat tu kita dah tukar lah, tambah baik dari segi logo. That's how it's actually started lah Funky Fresh. Sebab banyak orang kadang-kadang tak tahu. So I kena memang I kena cakap dekat podcast ni sebab I sangat-sangat terhutang budi dengan Bujay. Ya, dekat podcast ni lah kita akan bercerita semua all out you. Dia tak dekat adalah kat kelakar tu lah yang mak kurang cantik tu sikit kat lah ya. So that's how I started fitness lah. Dan daripada situ there you go lah, classes, events. I think siapa yang follow Funky Fresh series, you tahulah we did various event for the past 8 years. Yes. I memang pengikut setia dulu Funky Fresh. Thank you so much. Semua event memang kita orang join dan kita support semua. Sebab tu semuanya kita boleh bercakap soal event sebentar lagi. Ya, kita akan bercakap pasal hal tu sebentar lagi.
kita rehat sekejap. Jumpa kejap lagi. Stay tuned. Alright. Kembali lagi lepas kita berehat tadi sekejap. Haus you all, sakit tekak. Welcome back everyone to Kita Serupa. So our next topic, apa topik seterusnya kita ni? Okay, topik seterusnya kita akan bercerita, kita akan share macam mana berkenaan event. Belum. Belum. Salah. Kenapa kita pilih dance fitness? Yes, kenapa kita pilih dance Kenapa fitness? kita pilih dance fitness? Okay, kita elaborate sikit. Sebenarnya dance fitness dia ada banyak genre. Betul. Dia ada banyak jenis. Okay, dia ada, kalau kita cakap asasnya sebenarnya yang dulu-dulu dipanggil senam aerobik lah. Senam aerobik lah. Aerobik. Kita tahu sebenarnya dekat KBS tu kita pernah tahu dia ada lebih daripada senam aerobik. Dia ada tarian Malaysia, senam Malaysia, tak silap I kan. I have to get my facts right lah. Tapi sebenarnya dia dance fitness ataupun senam tarian ni dia pelbagai. And dan dia semakin moden, maka hadirlah juga Zumba fitness, Sensation fitness, Les Mills, U-Jam, apa lagi? Hip hop cardio, Zafina, apa lagi? Banyak sangat lah. Banyak, kita boleh sebut banyak lah sebenarnya. Banyak, dan kebanyakannya international lah of course. Dan kenapa kami memilih dance fitness? Sebab pada waktu itu memang itulah yang hit pada zaman tu lah. Saya bermula pada tahun 2015 bulan tak silap saya bulan September. Saya bermula. Studio. Oh, studio I pilih Zumba fitness sebab masa tu tahun Zumba. 2015 tengah top masa tu dekat KL. Jadi itulah antara dia tengah hot lah waktu tu. Jadi Zumba tengah seronok lah masa tu. Dan Zumba pun dia worldwide sebenarnya sampai hari ni pun. Zumba ni sangat sinonim. Kalau orang buat aerobik pun orang cakap Zumba. Padahal benda tu senam aerobik. Tapi orang cakap berzumba lah tu. Padahal dia bersenam aerobik. Sebab setiap program dia foundation ni berbeza. Contoh senam aerobik dia ada gerak tari dia yang tersendiri. Dia punya breakdown step yang tersendiri kan, warm up, cool down dia tersendiri. Semualah pada saya kan. Tapi kalau tanya saya kenapa saya pilih dance fitness juga, kerana saya sendiri seorang yang suka R&B, hip hop. Jadi kenapa kebetulan jumpa pula Hazmi tadi dan dia boleh pula dan hip hop dan dia create pula hip hop cardio. Tapi masa mula tu belum lagi lah. Jadi bila Hazmi tu sangat dekat dengan apa yang saya suka, saya decide untuk mulakan bisnes studio tarian saya dengan memilih genre dance fitness. Dan pada waktu tu Zumba fitness memang tengah hot lah. Saya pun tak tahu apa tu Zumba fitness. Saya pun tak tahu apa tu Zumba pada waktu tu lah. Jadi bila kita masuk dalam industri baru kita rupanya ada senam aerobik, ada Zafina, ada Zumba, ada dan Sensation come into the picture and all that lah. So pada waktu tu memang 2015 2016 Zumba tengah up. Memang tengah naik. Betul tak? Betul. Pada waktu itulah. Yes. Sampailah ke hari ni lah. Sampailah ke hari ni. Cuma hari ni banyak orang tersilap lah macam you cakap tadi kan. Pergi senam aerobik panggil Zumba juga. Betul. Benda-benda macam tu kita kena betulkan lah. So sebenarnya pada saya fitness ni dia sekarang banyak jenis. Dan selepas PKP, I realise that my point of view dari segi bisnes juga, ramai orang yang dah bersara, ramai orang dah tak seaktif dulu, dan sekarang terlalu banyak sukan yang cepat viral. Contoh kan, kalau kita perasan masa PKP sebenarnya cycling was on top of it, and everyone was doing cycling. Bila PKP mula buka sikit-sikit Ayolah tu berkumpulan kan. Dan I rasa macam wow, dia punya kos boleh tahan lah kan. Tapi macam tiba-tiba semua orang cycling. Pergi sana tengok orang cycling, pergi sini tengok orang cycling. Lepas cycling apa? Hiking juga tu. Itu dia, bukan saya. Saya masih kekal di sini sebab passion saya memang kat sini. Tapi saya nampak lah benda tu benda semua progress sangat cepat. Sangat cepat. Dan sebab apa? Sekarang kita dah ada social media. Jadi bila orang nampak je dekat dekat social media, dekat mana-mana lah kan, TikTok ke IG ke, yang ni viral. Everything become viral. Jom cari geng. Itu semua buat kan. Cuma dari segi dance fitness itu memang ni saya cakap lah, ada orang dia macam I tak pandai lah menari.
Betul. Kan. Ada customer-customer kita lah macam, tak pandai menari lah. No, it's okay. Sebenarnya dance fitness ni, saya nak clearkan lah. Saya barulah buat 8 tahun. Ada orang lagi lama lah daripada saya kan. Sebab sebenarnya, kalau kita nak cakap dance fitness, sebenarnya dia bukan menari. Ya. Dia sebenarnya senaman talian. Tapi ada It's orang dia pandai menari, dia minat. Dia menjadikan benda itu kelihatan seperti tarian. Sebenarnya dia masih senaman. Asas dia masih kiri, kanan, depan, belakang, angkat, turun, bawah. Masih asas yang sama. Cuma kita yang minat dia lebih dekat tarian tu, jadi dia kita feeling dah lebih macam tu gitulah sebenarnya. Dia groove, tambah groove. Kan? Dan janganlah takut-takut kan. Dan jangan salah faham. Jangan takut. Kalau korang tak pandai menari, datang try je. And sometimes you try sekali, memang you rasa tak boleh. Pilihlah community yang you rasa you sesuai kan. Try. Tak boleh, try lagi. Life is like that. Betul. Kan. Kalau tak, sampai bila pun kita try satu benda, kita rasa macam tak boleh. Alamak, tak boleh. Dan sampai bila you nak master sesuatu perkara. So, dalam dance fitness, kita nak mengajak orang ramai. Sebab ianya adalah sejenis cardio juga. Betul. Dia boleh burn kalau dululah zaman Hazmi tu, seingat-ingat I lah, masa zaman muka I biru dulu, 1000 kalori boleh burn. Betul. Kan. Kalau Zumba, dia ada sedikit light, tapi dia ada turun naik dia. It can burn easily 600, 700, 800. Depends on your intensity ataupun kepada pengalaman anda. Kalau anda memang pengalaman dah tahu lagu tu, you memang akan all out lah. Kalau you tak tahu, you mungkin akan nak belajar step baru. Macam mana? Tapi asas tarian tu masih sama je sebenarnya. Sebab bila kita dalam industri community dance fitness, saya tak nak cakap community Zumba. Sebab Zumba tu sebenarnya adalah satu program. Tapi sebenarnya dalam KL terutamanya community dance fitness ni memang ada, dia wujud. Nanti kita akan cakapkan topik mengenai community ni. Okay. So you pun samalah kan, bila dah minat dance fitness tu, you decide untuk buat event management. Event Zumba. Event Zumba sajalah. Zumba sajalah. Okay. I fokus pada event Zumba saja di bawah Nanilicious Network. Okay, I nak tahu kenapa you decide untuk buat Zumba event. I nak tahu, I nak dengar. Sebabnya kan macam ni. Lepas PKP tu kan. Okay. Kita everything slow kan. Jadi kelas slow, student pun slow. Jadi benda dah berubah lepas PKP. Jadi I pun macam tercari-cari apa benda yang boleh mendatangkan income. Sebab dulu memang buat kelas, memang ada income. You mengajar juga. I mengajar juga. You license. You are license instructor Zumba. I ada license sensation tapi I kena renew lah. Jadi daripada situ lah I start buat event tu yang sebenarnya sebelum PKP lagi. My first event was 2020 lebih kurang macam tu lah. Lepas PKP yang dia on off lagi lah masa tu kan, baru lagi. Lepas tu je terus PKP kot macam tu lah lebih kurang. Jadi daripada situlah I rasa macam okay, dalam fitness ni kita boleh buat bisnes juga. Macam you lah, buka studio. Betul. Macam I tak ada studio. I just run the event, Zumba event only, dan alhamdulillah lah sampai sekarang. Wow, amazing. So maksudnya dari situ juga you decide untuk buat one event after another event because of the income yang you pernah dapat lah, dan you teruskan lah kan. Macam tu je lah. Lepas tu lagi satu pun kita kan kita ni dalam komuniti macam ni, kita saling dokong-mendokong, bantu-membantu, support each other among kita punya rakan-rakan instructor. Join my event dan masuk dalam event lah. Macam tu. Maksudnya you sebagai pemikir event lah, dan diorang adalah presenter lah yang macam tu lah. Yang macam mana nak cakap, event Zumba ni dia bersukan tanpa henti selama lebih kurang 2 jam, betul? 2 jam ada, 3 jam ada, it depends lah. Macam tu. Okay, faham. So jadi diorang semua akan bersenam lah. So diorang bersenam bersama-sama. Diorang pun dapat income sebagai presenter, dan you pun dapat income sebagai event organizer lah. Macam tu lah. That's how
you dapat income daripada event organizer lah. Itulah. Faham. Macam you lah juga kan buat event. Sama je dia punya perjalanan kan. Betul. Cuma pada pandangan dan pengalaman saya selepas PKP memang things totally change a lot. Memang dia dah tak sama macam dulu and currently kita agak struggle dari segi membuat strategi pemasaran yang baru untuk dapat market yang barulah. Banyak orang muda sekarang diorang tak bukan tak suka, mungkin saya rasa benda ni subjektif. Kalau saya cakap mungkin orang akan cakap fakta saya tak tepat, tapi banyak orang muda diorang tak suka dance fitness sangat. Kan diorang lagi suka benda-benda yang macam, to me lah, saya lihat anak-anak muda, saya pun muda lagi sebenarnya. Sama kan? lah. Diorang lagi suka benda-benda yang macam contohlah macam glamping, hiking, yang dia ada posting-posting yang menarik, OOTD scenery, macam tu. OOTD, you know, things like that. Diorang suka perkara-perkara yang viral. Betul. Yang current, yang I rasa macam okay, kita faham generasi sudah berubah. Kan? Kenapa kita orang masih percaya? Kerana kita dah berada dalam scene tu bertahun, kita tahu bagaimana benda tu boleh menggembirakan kita, iaitu inilah topik kita yang seterusnya yang kita nak bincangkan. Apa bezanya komuniti ni dengan komuniti fitness yang lain? Betul. Okay. Sebab topik seterusnya kalau kita bercakap mengenai soal fitness, there are so many gyms now in the market. Betul. Gym banyak, franchise gym, independent gym besar, gym kecil, PT, apa lagi kan, segala jenis gym yang kita tengok yang macam-macam diorang tawarkan. Kita sendiri pun pernah pergi gym begini lah kan. Dan saya sebagai studio owner kecil, studio saya ni consider sangat kecil. Tapi apa yang best yang buatkan kita rasa kita masih dekat dengan komuniti ni, kerana komuniti dance fitness ini kebanyakannya number one adalah wanita. Okay, perempuan kebanyakannya kan. Lelaki ada tapi tak ramai. Sebab saya rasa tarian ni, yalah, kalau lelaki yang jenis tarian dia lain, dia jenis apa, kita ada zumba instructor, dance fitness instructor, hip hop cardio, kita ada Zafina, semua instructor lelaki ada. Tapi still mereka yang melakukan senaman ni kebanyakannya perempuan lah. Yelah. Kebanyakannya wanita. Aku tak faham lah. Apa yang you tak faham? Kita boleh bincangkan topik ni. Kenapa you tak faham, dan kita cuba fahamkan diri masing-masing. Okey. Jumpa kejap lagi. Selamat kembali kepada Kita Serupa. So, kita ada soalan panas sikit. Seterusnya, yang ini reality yang kita nak bincangkan sebenarnya. Dan benda ni terjadilah, tapi mungkin orang tak berani nak bincang pasal benda ni publicly. Betul. Tapi hari ni dalam podcast Kita Serupa, kita nak kupas sedikit mengenai isu ni. Okay? Alright. Adalah. Ni kita tak tahu, tapi ada dengar-dengar. Kadang-kadang ada golongan komuniti tu sendiri yang cakap mereka dilabel sebagai acik-acik Zumba. Acik-acik Zumba Pada mereka yang mendengar atau melihat podcast ni, acik ni tahun ni 48. Acik ni 40 berapa acik? 47. Acik-acik ni lah yang Zumba, yang korang label acik ni. Tapi hari ni korang kena tahu kenapa acik-acik ni berzumba. Yang you all label berzumba. Kan? Sebab itu saya cakap, bila kita terlalu dia jadi something yang terlalu klise. Bila menari je orang ingat Zumba. Kan? Sebenarnya actually it's a senam tarian. Senam tari. Okay, senam tari, dance fitness, kita translatekan. Dan dia bukan hanya Zumba je sebenarnya. Tapi kenapa agaknya lah korang acik-acik ni atau wanita-wanita yang jelita ni, diorang ni stay dan berzumba. Kalau kita ikut terms acik Zumba tadilah ya. Okay, you rasa kenapa, Nani? Kenapa You rasa lah. Kenapa salah satu lah, kita bincangkan satu persatu. Salah satunya, okay, biasalah acik-acik kan, penat jaga anak, penat masak, penat kemas rumah, penat jaga suami, layan suami. Jadi bila dapat keluar pergi bersenam tu, dia hilang stres. Tahu? Stres. Betul. Kalau ditanya I kan, macam I kan buat bisnes. Some of kita punya customer adalah wanita. Most of it lah kan. Dan ada yang memang suri rumah. Betul. And lepas PKP, people work from home. Yes. So people depan komputer most of the time. Lagi stres.
tahu tak stres. So, kita PKP pun kalau kita fikir kenangkan balik, bila kita kat rumah tu sebenarnya lagi banyak benda kita nak buat. Betul. Dah lah nak kena online tu sepanjang masa kan. Nak lari pergi masak pun macam nak kena kejap kena pergi masak pula. Lepas tu nak masuk meeting balik kan. Meeting yang tak pernah habis tu. So sometimes I have a friend of mine yang ada anak 5 tau. Anak 5 saat dia bangun buka mata dia daripada subuh, lepas solat subuh dia manage anak-anak dulu, breakfast, start laundering kan, siapkan suami, kadang-kadang tak ada me time tu lagi, masih memikirkan orang lain, anak-anak, suami rumah kan, dah basuh baju nak jemur pula atau pergi keringkan ke sekarang kan, dan kemudian mulalah kalau tak ada orang gaji tu semua kena buat sendiri, betul tak? Dan kalau dia bekerja dari rumah, dia dah kena start buka komputer, start check all the emails and all that kan, and then barulah dah tengah sikit maybe pergi beli grocery atau start memasak kan. Dan petang sikit lipat kain mungkin kan, ambil anak lari tengah hari, lari pula ambil anak kan, masak pula, makan pula kan, makan suapkan anak-anak ataupun yelah, and I realise jadi suri rumah sebenarnya lagi penat daripada orang bekerja. Tambah kalau orang anak ramai. So kadang-kadang I tanya kenapa datang suka datang kelas kan, sebab dekat sini lah kita orang release. Dia bukan release music tau, korang kena faham, dia bukan release enjoy, dia bukan release clubbing halal kata orang. Jangan. Dia release yang maksud dia rasa macam they can be themselves, they can just release. Dan relaxkan badan. Relax. And sambil, yelah mungkin dengan iringan muzik yang diorang suka. Yang dulu mungkin diorang tak berani nak buat, sekarang diorang berani buat. Yes. Kat situ diorang boleh jumpa kawan-kawan, mix around, exchange idea. Ada circle yang suka senam tari macam diorang juga. So, diorang pun sama-sama juga. And kita ada ramai dan banyak juga studio yang tertutup. Betul. Untuk wanita sahaja. So, dekat situlah diorang memang all out lah, dah semua perempuan kat situ, instructor pun perempuan. Kan kita tidak nafikan ada banyak tempat yang ada instructor lelaki kan. Tapi sekarang dah banyak dah. Betul, dan ini adalah pilihan lah sebenarnya kan. Event pun dah ada je. Event wanita sahaja. Sekarang banyak dah kan. So kita nak ucapkan terima kasih kepada studio-studio yang melakukan kelas-kelas mengikut, kita hargai. Yes. Untuk wanita sahaja yang menjaga sensitiviti agama kita kan, terutamanya menjaga aurat-aurat. Ya kan? Betul, ada sebenarnya. Jangan fikir tak ada, jangan risau. Dan kita hargai mereka yang betul-betul fokus kepada perkara ni. Tapi kita nak clearkan sekali lagi yang acik-acik Zumba ni sebenarnya itulah dia. Ni kita tak cakap lagi orang yang berkarier, yang memang dia nak release balik kerja. Dia rasa dia nak release, dia datang kelas. Dia dah pack baju siap-siap bekerja. Dia dah tahu kelas minggu berapa kali dia nak pergi. Kat situlah dia burn kalori, dia release. Balik, dia orang kata most of the time balik dia dah penat lah. Letih, tidur terus. The next day bangun, tidur nyenyak, bangun, pergi kerja balik. So it's a part of routine exercise juga. Untuk mereka yang bekerja secara profesional. Dan it's a part of untuk release. Sebab sebenarnya kan, kebanyakan kita dalam Malaysia, dalam KL lah especially, memang stres. Sebab apa? Lifestyle. Kos hidup tinggi. Perbelanjaan tinggi kan. Everything is money now. Betul. Everything is money. So kadang-kadang benda-benda ni itulah buatkan punca-puncanya sebenarnya. Punca stres lah. Kan. That's why kadang-kadang saya rasa banyak masalah sosial sekarang terjadi disebabkan kita punya lifestyle sekarang dah semakin lama semakin teruk lah rasa. Semakin tinggi lah. I sendiri pun terasa. It's so much different 10 tahun dulu dengan 10 tahun sekarang. Dan sebenarnya selepas PKP memang terlalu banyak benda dah semakin berubah lah kan. So itu yang menjadikan stres. Jadi kita nak clear balik lah kan. Jadi pada anak yang mungkin lebih muda dari kita orang, nak join akak-akak lah, acik-acik buka lah sikit kan, akak-akak. Dan korang, saya tahu mungkin kadang-kadang kan, kalau korang nampak macam setengah orang tu dah 50 tahun 60 tahun kan, kalau korang terjumpa, korang tengok, ish, kakak ni makcik ni, aunty ni masih berzumba atau bersenam tari kan. Korang sepatutnya kena salute. Yes. Sebab kalau kata dia buat kelas sejam pun 60 minit untuk dia stay on cardio dia, dahsyat lah. Main dia masih sihat dan kita patut salute orang tu. Yang muda tu belum tentu boleh senam tari macam dia orang selama 60 minit. Betul. So kita kena hargai dan menghormati orang-orang yang lebih berusia dari kita masih ingin hidup sihat dan bersenam. Because they take things so positively. Tapi kadang-kadang bila dilabel itu, saya rasa dia bukan kejam lah. Tapi it's not fair to them. Because we tidak tahu sebenarnya kenapa dia orang melakukan aktiviti tersebut. Kalau kita lebih harmoni dan berfikir secara baik, secara positif, wow, dahsyat lah, dahsyat kakak. Cuba pergi kat orang tu tanya, kak umur kakak berapa? Maaf saya tanya, macam mana kakak boleh stay buat senam tari selama sejam tanpa henti? Saya rasa saya pun tak boleh buat.
Tanyalah kan. Mungkin you boleh tanya dia makan apa. Kok dia makan alana ke? So pada saya benda ni satu benda yang kadang-kadang kalau kita tak tahu, kita jangan cepat judge orang. Ni yang kita nak buang lah. Orang kata skeptical masyarakat. Mentality lah. Terutamanya di kawasan bandar lah. Luar bandar tak ketara sangat lah. Sebab senam tari di luar bandar pun tak adalah terlalu meluas sangat. Ada. Saya baru balik daripada Terengganu. Ada. Tapi mereka buat secara tertutup di dalam dewan. Semua wanita kan. Saya jumpa ada satu ni nama dia Umi. Saya jumpa di kafe. Selepas tu saya tanya, kenapa Umi bersenam kan? Sebab Umi happy. Ini je yang buat Umi happy. Dapat jumpa kawan-kawan kan. Lepas tu dapat keluar peluh, dia katakan. Sebab kalau dok keluar peluh, dia kata bosan lah. Bosan duduk rumah je kan. So ni ada satu benda yang seminggu sekali dia pergi setiap hujung minggu, macam Sabtu pagi, Ahad pagi di Terengganu. Saya pergi tu di Dungun. Tapi mereka buat di dalam dewan yang tertutup, dan dalam tu dewan wanita sahaja. Wanita sahajalah kan. Alhamdulillah di negeri-negeri yang berkenaan lah. Cuma mungkin di bandar ni dia agak moden sikit. Even gym pun kita ada gym muslimah dah sekarang kan. Betul. So benda ni di semakin lama akan ditambah baik lah. Saya rasa mengikut peredaran masa, InsyaAllah. Betul. Memang topik ni dia memang sensitif, tapi kita kena membincangkannya secara terbuka. Bukan kita tidak mendukung apa yang kita patut buat dari segi agama kita. Masih ada pilihan, dan kepada anda yang menjaga sensitivity itu dan masih mahu bersenam, terdapat banyak studio-studio muslimah dan event-event muslimah yang ada, insyaAllah. Sebab itulah kita ambil tahu. Jangan keliru. Jangan terus label. Kadang-kadang kesian diorang. Kadang-kadang kita tak tahu diorang siapa kan. Kadang-kadang korang panggil Acik Zumba tu tante profesor. Kadang-kadang lecturer. Kadang-kadang diorang business woman yang sangat berjaya. You will never know siapa orang yang anda jumpa tu. Sebab tu don't judge. Betul. Don't judge the book by its cover. The cover can be very thick, can be very expensive. Gitu. Betul. Kadang-kadang pening jugalah fikir kan. Kadang-kadang sebab kita dalam circle tu, kadang-kadang kita bincangkan isu tu. Macam kenapa orang macam bila ada keluar lah dekat certain social media kan, melabel. Pada saya itulah benda yang kita nak cuba. Kita pandang dari sudut positif. Kita pandang cubalah pandang dari sudut positif. Jangan asyik nak negatif je. Betul. So kita dah harap-harap kita clear lah isu ni. Isu acik-acik Zumba. Okay. Kesian acik-acik tu kan? Tak berpasal-pasal je kena. Tapi banyak pahala dia. InsyaAllah. Dia nak hidup sihat tau. Nak hidup lama tau. Betul. Sebenarnya secara tak langsung, I sendiri berjumpa dengan ramai cancer survivor yang aktif dalam senam tari. Yang dah pernah ada history of breast cancer. Dia remove their breast. And then dia memang kena aktif. Sebab bila dia aktif, dia takkan fikir. Dia takkan jadi orang. Sebab kebanyakan orang yang saya perasan, saya ada jumpa 2-3 orang cancer survivor, breast cancer, yang dia remove their breast and they are very active in senam tari. Sebab dia rasa benda tu mengembirakan. Sebab dalam kebanyakan orang yang pernah mengalami penyakit kanser, diorang kebanyakannya kanser ni dia akan ibarat macam menyerang atau lebih cepat merebak kalau diorang jadi orang yang down dan negatif. Jadi antara orang yang saya pernah jumpa, sahabat saya di Seremban, sahabat saya di KL bekerja dalam Petronas juga kan, ramai saya jumpa dalam event saya jumpa, diorang semua cancer survivor, tapi diorang memang fighter. Diorang dah terpaksa buang breast sebab tak nak sel tu merebak. Tapi saya tengok kenapa you suka Zumba? Sebab ni happy babe. Dan kita boleh macam jumpa kawan-kawan, kita boleh, you tahu tak, kadang-kadang ada setengah event Zumba diorang boleh bergaya macam-macam lah. Ada tema bagaikan pada masa tu lah diorang nak macam bergembira dengan kawan-kawan kan, pakai tema begini, tema begitu. Dia kata just happy being in a great circle. Lepas tu diorang macam pergi makan sama-sama. So it's actually a great community. Ni sebenarnya community kawan-kawan yang best lah. Kan? Yang sama minat. So sebenarnya ada kelebihan banyaklah sebenarnya kan. Banyak orang tak tahu. Orang tak nampak, orang tak tahu. Kita buat podcast ni pun salah satu cara untuk kita menyampaikan message ni kepada korang yang tak tahu tu sebenarnya. Benda ni sebenarnya this is real thing, you know. So kita respect each other lah. You nak pergi hiking, okay go. You nak pergi cycling, go. You nak pergi dance fitness, go. Kadang-kadang kita pun akan pergi cycling lah, kita try lah. Kita pun try cycling, kita pun try hiking. Tapi tetap saya akan patah balik ke senam tadi. Okey, itu topik yang kita dah kupas. Apakah topik kita yang seterusnya? Topik yang seterusnya adalah topik panas ke? Yes, berkenaan dengan event.
event yang melibatkan dance fitness? Yes. Oh, okay. Dan circle-circle-nya dan community-community lah. Baik, dipersilakan. Apakah isu kita nak kupaskan sebenarnya? Okay. Isu dia macam ni. Ni berkenaan dengan event dance fitness ni yang sekarang tengah ni lah hebat diperkatakan sekarang ni. Apa pendapat you You as a event organizer. You menjemput instructor-instructor dari luar. Dari Malaysia. International instructor lah. International instructor lah. Okay. Apa pandangan you? Okay, maybe I boleh brief sikit mungkin pada orang yang tak tahu. Dalam industri dance fitness scene in Malaysia, I boleh cakap Malaysia lah sebab kadang-kadang benda ni seluruh Malaysia ada buat event dance fitness. Okay, event dance fitness ni maksudnya event organizer dia membawa genre dance fitness ke dalam sebuah event yang berlangsung lebih kurang 2 jam ke 2 jam setengah lah ya. Di mana dia menampilkan pelbagai instructor mewakili program masing-masing ataupun mungkin kalau Zumba tu Zumba sahaja. Tapi macam saya daripada pengalaman saya membawa pelbagai genre program di dalam event fitness yang saya lakukan. Dan ada di antara event-event yang saya lakukan yang di mana saya membawa presenter ataupun master trainer ataupun instructor daripada luar negara. Okay? Kerana apa? Okay. Contohlah kalau saya ingat saya kembali pada tahun 2019, betul tak producer? Kita membawa satu nama yang besar, iaitu beliau adalah Zez Paltu yang mewakili Zez Prince Paltu yang mewakili program Zumba Fitness, iaitu betul-betul sebelum PKP masa tu. Sebelum PKP pada tahun 2019 lah, tahun yang sebelum berlakunya PKP tu. Kenapa saya bawa beliau? Sebab saya rasa dia mengidolakan program tersebut dari segi the program itself adalah satu program yang menampilkan dance fitness yang berkualiti dan ambassador dia pun adalah seseorang yang sangat talented. Jadi bila kita bawa seseorang presenter international ke dalam local scene ataupun ke dalam Malaysia dan dipaparkan di dalam sebuah event, kerana kita nak menunjukkan yang how great an international talent. Kita nak bawa talent luar ni, jadi orang-orang yang local instructor, local talent yang nak inspire kan, boleh nampak bakat dan selalunya diorang ni memang sangat, kalau kita tengok diorang kan, kita macam tercengang, macam kita dia ibarat macam ni, macam artis luar datang Malaysia buat konsert. Betul. Untuk dance fitness kita bawa all this master trainer, Zez, dalam Zumba dia panggil Zez kan. Zez maksudnya apa? Zumba Educational Specialist. Kan dia ada ZJ juga. Yes, Zumba Jam. Zumba Jammers kan. Itu untuk Zumba lah. Kalau untuk Succession dia ada SMT, Succession Master Trainer, dia ada Elite, Succession Elite Trainer, Succession Elite Instructor, begitu jugalah dia ada yang Master Trainer untuk certain genre lain, dia ada Master Trainer. Tapi kenapa kita bawa international artist? Sebab diorang punya bakat tu kita rasa macam memang dah nama pun international kan. Jadi dia punya quality of performance ataupun apa yang dia bawakan ke pentas itu memang luar biasa lah. Betul. Jadi bila saya bawa pada waktu itu sebelum PKP, untuk sesebuah event itu tiket kita terjual lebih kurang hampir 600 tiket. Betul. Dan ada yang orang daripada Singapura, daripada Sabah Sarawak, daripada Brunei, Indonesia pun datang juga. So secara tak langsung dari segi bisnes, benda itu sebenarnya meraih lagi pendapatan dari Malaysia. Segi pelancongan, betul. Dari segi community fitness itu sendiri, dari segi business owner seperti saya juga kan. Dan kita melalui proses-proses membawa international presenter ni bukan mudah. Kita melalui proses-proses yang ditetapkan oleh kerajaan lah kan. Jadi benda-benda ni sebenarnya adalah satu benda yang benchmark kita sebagai event organizer yang boleh membawa orang international. Tapi saya nak tekankan kat sini sebab diorang memang super talented. Diorang memang gempak gila. Diorang memang best. Lagu-lagu diorang punya movement memang kita macam wow.
Dia macam tu. Tenganga lah tengok. Tenganga. Dan banyak sebenarnya, ramai. Kita tak payah cakap overseas, kita cakap Asia cukup lah. Betul. Indonesia, ramai talent-talent yang orang Indonesia ni dia memang, mungkin dia sana negara dia susah kan. Jadi diorang bila diorang jadi artis ataupun dia jadi fitness punya ikon kan, diorang memang talent dia kalau kita tengok macam diorang kan, kalau kat Indonesia ada yang sampai jadi hip hop athlete Indonesia yang kita pernah bawakan pada baru-baru ni di Funky 6th anniversary kita yang ke-6. Nama dia adalah Nita Erlita. Beliau adalah Zumba Jammer untuk Zumba. Tapi dia adalah lebih kepada hip hop lah. Dan beliau sebenarnya adalah seorang atlet hip hop Indonesia. Bayangkan, dia fitness tapi dia mewakili sukan hip hop untuk negara Indonesia. So bayangkan, kita ada di Malaysia sebenarnya. Tapi dia bukan fitness lah. Kita bukan fitness, dia lebih kepada sudut tarian lah kan. Jadi bayangkan, sebenarnya fitness dia sangat besar. Betul. Dia sangat besar dan kita sekarang banyak bawa orang masuk ke Malaysia. So why not satu hari nanti fitness kita. instruktor lokal kita yang pergi ke luar negara. Instead of kita bawa, kita keluar untuk mempamerkan bakat anak-anak Malaysia ke luar negara. Dan I faham soalan ni you tanya I, sebab lately ni banyak lambakan instruktor luar yang masuk ke Malaysia. Tapi itulah yang sebenarnya diorang tak nampak semangat kita. Sumbangan kita untuk semua. Di samping sumbangan kita untuk negara sendiri, kita sumbangkan macam-macam dekat Malaysia ni. Di samping kita nak support, nak tolong, nak naikkan sendiri instruktor lokal. Betul. Dengan belajar, dengan diorang boleh exchange idea bila tengok tu okey, wow macam tu kan. Kita pun tengok tenganga, apatah lagi orang lain kan. Saya kalau nampak international, saya memang nganga lah. Saya macam ada satu masa tu saya tengok, saya tak ikut pun, saya tengok sebab saya nak tengok macam mana dia buat lah, macam mana dia macam mana gerakan dia terbuat, dia bagi kita wow lah. Betul. So macam kita pergi konsert, kita tengok orang tu menyanyi merdunya kan. Kalau untuk fitness, diorang ni macam celebrity fitness yang bila kita tengok, bukan celebrity fitness, selebriti mewakili fitness yang bila kita tengok macam mana dia bergerak macam tu, dia badan dia fitnya. Betul. Kan macam wow, dia buat apa pun macam energi dia dahsyatnya. Dia macam tu tau. Dan dia boleh senyum, masa dia bawa tu dia boleh senyum, dia boleh move, dia boleh bagi arahan, dia boleh cue kan. So benda tu yang sebenarnya kita nak ambil. Yes. Benda tu yang local instructor dan presenter kena ambil. Dan cakap kalau dia boleh buat, kenapa aku tak boleh buat. So kita sebagai event organizer, harapan kita sebenarnya nak local instructor lebih ke depan. Betul. Lebih berinteraksi dengan crowd kan. Sebenarnya kalau saya lah, ni saya lah, bila saya sebagai seorang event organizer, saya selalu nak mencari presenter ni yang dia boleh buat crowd tu happy. Betul lah ya sebenarnya. Sebenarnya itu yang kita nak, yang boleh buatkan orang berpeluh, bersenam, orang sihat. Orang cakap, saya sukalah sukan ni, saya sukalah instruktor ni, tak kisahlah genre apa pun dia bawa, sebab dia memang best. Dia buatkan saya happy, dan saya suka dance fitness ni sebab dia buatkan saya happy lah. Kalau I lah, ini kita cakap sudut event lah, sebab pada saya presenter ni dia macam artis. Dia macam artis tapi dia bawa fitness. Especially dalam tarian dia lain sikit lah dibandingkan dengan fitness like kita ada yoga juga sebenarnya. Betul. Tapi yoga community dia berbeza, pilates community dia berbeza kan. That's why dance fitness ni dia lain macam sikit popularity dia. Macam baru-baru ni kan, bukan baru-baru lah, last year I bawa grammar. Instruktor viral lah di YouTube channel, macam tu lah. Di social media lah kan. Social media lah, dan sangat viral, dan memang dia memang sangat top lah yang sebenarnya. Bila dia sampai tu memang orang tertunggu-tunggu lah dia. Sekarang dia memang dah level-level dunia lah macam tu. Sebab dia merata lah tour, dia buat tour seluruh dunia sebenarnya kan. Dan dari situ sebenarnya bukan setakat viral, dan dia viral pun memang patut pun kena viral I rasa, sebab dia memang bagus, very talented. Dan you kena tengok dia live, dia joget macam mana, memang superb semua. I pernah menyanyi kan tadi I cakap. Dan kebanyakan orang Filipin ni, sebab Kramer ni daripada Filipin. Betul. Dan dia ada juga team dia yang dipanggil TML Crew. TML Crew. So diorang ni anak-anak Filipin yang bergabung dalam satu kumpulan. Dan sebenarnya diorang ni orang susah tau korang. Diorang datang daripada perkampungan pedalaman yang jauh-jauh. Diorang bergabung dalam fitness dan diorang tubuhkan kumpulan tu, dan diorang macam jadi star dalam bidang fitness. Betul. Dance fitness lah. Dan diorang mewakili Zumba jugalah, setahu saya kan. Tapi dia ada buat juga koreo dia tersendiri lah. Jadi pada saya Filipin ni kan, ini pengalaman, melalui pengalaman saya,
orang-orang Filipin bila when comes to entertainment, they are really truly natural born entertainer. Betul. Bila dekat stage, dia kill. Menyanyi pun sedap. Menyanyi sedap, menyanyi siap menari, lagu-lagu latest, siap koreo yang pusing duduk bangun. Betul. Yang Nani masukkan ni Kramer, itulah dia. That's why bila dia datang memang orang kata ramailah. Memang meletup-letup lah. Memang ramailah. Memang ternanti-nanti lah. Ramai yang ternanti-nanti. Tapi saya rasa macam kalau saya ada je local instructor yang bagus, tapi cuma mungkin kurang dari segi stage performing tu taklah sehebat contoh Kramer ini, kerana maybe pengalaman dia tu banyak. Dia pergi merata tempat kan. Jadi dia melalui banyak pengalaman kan. Betul. Saya rasa benda tu semua siapa-siapa pun boleh capai kalau kita sendiri pun berusaha ke arah itu. Kita tak cakap Kramer is the best, but what makes him unique and sangat-sangat outstanding kerana dia memang rajin lagu latest. Bila dekat pentas kita nampak energi dia, macam mana dia dapat energi ni. 4 jam joget non-stop. Masya Allah. Non-stop kan. Non-stop. Dan dia sangat-sangat pandai communicate dengan audience dia saya rasa. So itu benda yang kita nak ambil lah daripada beliau. Benda-benda yang baik kita ambil lah. Betul. Kan. Benda-benda yang baik saja kita ambil. Kan. Kita tak cakap pun local instructor tak bagus kan. Bagus, ramai yang bagus. Cuma kena banyak pendedahan lah. Betul. Dan satu lagi saya tak pastilah kalau orang tahu macam bukan hanya di bandar saja, sebenarnya di luar bandar pun yang sebenarnya ramai instructor. Cuma tak ada pendedahan kan. Betul, ramai. Saya pernah jumpa di Sabah, kita pernah buat event di Sabah. Sabah ada talented instructor yang bila dia naik atas tu, saya tengok dia macam wow. Kamu dari mana ni, Bah? Dia macam wow. Kita orang semua tertumpu terus. That is dance fitness punya orang kata. Dia memang macam artis lah dia orang ni. Instructor ni. Di Terengganu, saya pernah nampak. Di Terengganu saya bawa balik baru-baru ni. Studio tu tertutup. Wanita sahaja. Jadi bila tertutup ni, fahamlah kita perempuan-perempuan je kan. Bila dia mulakan kelas, saya tengok bila dia berpakaian tu kan. Mak ai badan dia fitnya. Dia macam tu. Fitnya. Faham tak fit? Maksudnya dari segi susuk tubuh dia tu sangat fit. Dan bila dia mulakan kelas dan dia mulakan tarian tu, kita tergamam. Kita terus macam ni tau, Nani. Weh, Terengganu ada instructor macam ni ke? Terengganu. Faham tak? So actually, ada je talent dalam Malaysia ni yang luar biasa. Yes. Apatah lagi di KL lah. KL ni lagi ramai, lagi orang kata lagi up, lagi current lah. Sebab dia mengikuti. Cuma yang kat luar ni ialah kurang pendedahan, limited, macam tu lah, jauh dari bandar. Jadi mana yang luar daripada KL ni, lepas ni bolehlah calling kita orang PM lah, bagi tahu kehadiran you know my number, number. Yes, macam tu. Okay. Kita dah ke last question kita kan? Wah, kita dah menuju ke akhir podcast kita, episod pemanas ni, episod pengenalan ni. Panas nampaknya isu-isu yang kita bincangkan. Kita nak bagi tahu juga, kita sebenarnya tidak ini best kita punya opinion lah. Dan pengalaman kami dan kita sharing je. Betul, sharing dan banyak benda sebenarnya sangat subjektif lah, bergantung kepada pendapat dan juga pengalaman setiap orang berbeza. Ya, ini melalui pengalaman kami berdua dan kenapa dance fitness ni sangat dekat di hati kami berdua sebenarnya. That's why kita decide to do kita serupa. Dan jangan lupa yang mana dah tengok untuk kita punya episod perkenalan ni kan. Cubalah share sikit kan tajuk selepas ini. Apa nanti yang korang nak. Of course lah, nanti korang boleh komen apa mungkin topik-topik yang you all nak kita bincangkan. Korang pun mungkin ada tetamu-tamu yang korang inginkan kan yang kita boleh cuba jadikan kenyataan. Bagi tahu je. InsyaAllah kami akan cuba usahakan kan mana yang kami mampu. Betul. InsyaAllah. Tapi kita pun excited sebenarnya sebab di episod yang pertama kita akan bakal menemu ramah lah dapat sharing daripada salah seorang local dance fitness instructor yang sangat luar biasa pada saya. So korang kena nantikan episod kita yang pertama dalam Kita Serupa. So jangan lupa like and follow podcast Kita Serupa di YouTube channel. Apa?
Oh, okay. Tak cakap pun subscribe. I tahu like dengan follow je kena subscribe. Kita ada subscribe ke? Okay, korang jangan lupa subscribe YouTube channel ni. Kita Serupa. Betul. Like, share and tekan bell notification untuk dapatkan segala info-info terbaru. Dan episod terbaru lah macam tu. Dan jangan lupa follow Instagram kami juga. Yes. Kita Serupa. Betul. Boleh komen juga dekat situ. Dan boleh bagi kita some ideas juga dekat situ nanti. Okay? Teruskan menyokong kami di Kita Serupa. Jumpa lagi untuk di next episode. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah habis soalan kita.